Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah pada kali ini ialah tentang solat taubat. Pernah dengar tak solat taubat? Ada solat taubat? Ada ke tak ada? Tak ada solat taubat. Oh, kalau tahajud? Tahajud ada lah. Solat taubat. Solat taubat, okey. Solat taubat ni dia merupakan solat yang dilakukan dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang apabila dia melakukan perbuatan dosa. Terutamanya apabila dia berbuat dosa yang besar. Macam dosa-dosa besar. Dan sebagainya. Baik. Solat taubat ni dia memang disyariatkan. Memang disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama solat ni disebut nama solat taubat lah. Solat taubat lah. Ada dalam hadis, meskipun hadis ini ada yang mengatakan sahih dan juga ada yang mengatakan dhaif. Okey, tengok ni di sini disebutkan ya, hadis yang berkaitan dengan perkara ini antara lain yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Hadis ini datang daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Darda. Serta hadis mursal dari Hasan Al-Basri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama banyak membicarakan masalah status kuat dan tidak kuatnya hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi ada sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Terutamanya Imam Al-Bukhari mengatakan dhaif. Tapi ada ramai juga ulama yang lain mengatakan hadis ini sahih. Ada yang mengatakan hasan. Di antaranya Imam Syalbani, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan hasan. Jadi hadis ini insya-Allah boleh diamalkan. Hadis dia tengok ni. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu dari jalur Asma bin Al-Hakam Al-Fazari dari Ali radhiyallahu anhu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban." Tengok ni, sesiapa yang melakukan dosa dan dia mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, boleh lakukan solat ni, solat taubat ni. Yang bermaksud, tidaklah seseorang yang melakukan dosa itu kemudian dia bangun. Bangun ni maksudnya dia ambil wudu. Lepas buat dosa tu, dia terus ambil wudu untuk melakukan solat taubat. Summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli. Lepas tu dia bangun, ambil wudu, lepas tu solat. Dalam riwayat lain, rak'ataini, dia solat sebanyak 2 rakaat. Bukan 4, bukan 6, 2 rakaat je. Jadi kalau dia sudah lakukan dosa, ya, contoh kata dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin mengulangi dosa ini, tapi dia langgar. Lepas tu selepas dia langgar, selepas dia buat dosa tu, dia terus menyesali perbuatan tersebut. Lepas tu dia bangun, ambil wudu, seperti mana biasanya. Lepas ambil wudu, dia solat 2 rakaat. Summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Kemudian dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Solat 2 rakaat dulu, lepas tu dalam solat tu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Sama ada istighfar tersebut dibaca dalam sujud ataupun dibaca dalam tahiyat. Ini cara kita solat taubat kepada Allah. Ataupun kita berdoa ataupun istighfar selepas kita solat, tak ada masalah. Ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat apabila dia melakukan dosa, selepas dia melakukan dosa, dia hanya menyesal, baca istighfar, lepas tu dah. Tapi yang sunnahnya apabila melakukan dosa-dosa ni, disunnahkan dia solat 2 rakaat yang disebut dengan solat taubat. Tapi istilah solat taubat ni tak dikenal dalam kalangan sahabat lah. Solat 2 rakaat je. Tapi boleh kita namakan ianya sebagai solat taubat. Di antaranya yang mengamalkan ni Syekh bin Baz juga menyatakan hadis ini dapat diamalkan, hadis sahih. Banyak ulama yang lain yang mengamalkannya lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi pada bab ma jaa fi shalah inda taubah. Dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi,
hadis ini diletakkan pada bab yaitu tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang solat ketika taubat. Mengerjakan solat ketika bertaubat. Ibn Majah dan Al-Humaydi dalam musnadnya, Abu Dawud, Ibn Syahin dalam At-Targhibnya, Ibn Hibban, Al-Tabrani dalam Al-Awsatnya, Al-Baghawi dan yang lainnya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Manakala Imam Al-Bukhari melemahkan hadis ini. Dan Uqaili. Al-Hafidh Al-Mizzi membantah pendapat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, yaitu Tahzibul Kamal. Dan dia menyebutkan hadis-hadis lain yang memperkuatnya. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Tahdhibut Tahdhib menguatkan pendapat Imam Al-Bukhari dan melemahkan pendapat Al-Mizzi. Kata Al-Mizzi, hadis ini kuat, boleh kita amalkan. Tetapi kata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, hadis ini lemah. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Lepas tu Al-Hafidh Ibn Katsir. Sekarang Ibn Katsir yang mengarang yang menulis tafsir tu. Dia kata dia juga menetapkan kesahihannya hadis ini dalam tafsirnya. Kata Ibn Katsir, hadis ini sahih. Dia menjelaskan, kami sudah menyebutkan jalur-jalur riwayat ini. Adapun penjelasannya terangkum dalam Musnad Abu Bakar, kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Kesimpulannya hadis tersebut adalah hasan, yaitu yang dari jalur riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini boleh diamalkan manakala seseorang itu melakukan perbuatan dosa, selepas dia berbuat dosa dia menyesali dosanya, banyak beristighfar, dia mempunyai beriktikad untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Lepas tu ambil wudu, kemudian baguskan wudu, percantikkan wudu, sunah-sunah wudu semua dicantikkan. Lepas tu solat 2 rakaat. Dalam solat tersebut baca istighfar sebanyak mungkin, meminta istighfar kepada Allah, keampunan kepada Allah, kemudian taubat, ataupun dalam sujudnya dibaca sebelum tahiyat akhir ataupun dibaca selepas solat. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.